Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan kepada semua yang berjaya bersama kita pada petang ini ya. Baik, sebelum kita memulakan untuk pengenalan kepada sesi pada webinar petang ini, terutama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Raihan binti Abdul Karim, iaitu pegawai integriti daripada Pejabat Penasihat Undang-Undang UTM. Untuk makluman semua ya, program kita pada petang ini adalah anjuran bersama Jabatan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UTM dengan kerjasama Unit Integriti Pejabat Penasihat Undang-Undang. Kami mengalu-alukan kesemua yang hadir pada petang ini, terutama melalui aplikasi Webex dan juga FB Live di Pejabat Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UTM. Terutama dialu-alukan kedatangan wakil-wakil anak-anak syarikat universiti serta pemilik-pemilik syarikat hiliran di bawah Universiti Teknologi Malaysia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan sesi pada petang ini ya, ingin saya ingatkan bahawa kehadiran tuan-tuan dan puan-puan boleh dicatatkan melalui Google Form yang telah disediakan oleh pihak penganjur melalui pin FB Live dan juga di bahagian chat di Webex ini ya. Selain daripada itu, kami sebagai penganjur ada menyediakan ruang untuk bertanyakan soalan yang mana akan diambil semasa sesi akhir pada webinar petang ini melalui www.slido.com dan puan-puan dan tuan-tuan boleh memasukkan kod 63737 seperti paparan di chat Webex dan juga FB Live yang telah dipinkan. Baik, kami juga akan mengambil soalan-soalan daripada ruangan komen di FB Live yang dinyatakan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sedikit berkenaan dengan tajuk kita pada petang ini iaitu kupasan Seksyen 17A Akta SPRM 2009 iaitu liability corporate. Untuk pengetahuan semua, implikasi yang diberikan oleh liability corporate ini besar ya, terutama kepada perjalanan sesebuah organisasi komersial. Liability corporate ini sedikit saya ingin menerangkan bermaksud syarikat akan bertanggung kan sekiranya pekerjanya memberi rasuah untuk mendapatkan projek perniagaan bagi pihak syarikat. Baik, pada petang ini kita akan bersama-sama dengan penceramah jemputan kita daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia,
Johor Bahru iaitu Puan Hamsia binti Abdul Ham. Puan Hamsia merupakan penguasa kanan daripada unit pendidikan masyarakat SPRM Johor, mempunyai pengalaman lebih 22 tahun di SPRM dan pernah berkhidmat di SPRM Tawau, SPRM Putrajaya dan juga kini berada di SPRM Johor. Baik, selamat datang saya ucapkan kepada Puan Hamsia. Ya, terima kasih Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Puan. Puan macam mana sihat hari ni? Sihat, Alhamdulillah. Baik Puan, tanpa perlu melengahkan masa lagi, saya rasa saya jemput Puan Hamsia daripada SPRM Johor untuk memberikan kita penerangan tentang tajuk Seksyen 17A Akta SPRM 2009 iaitu Liability Corporate. Dipersilakan Puan. Terima kasih Puan Raihan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada wakil-wakil anak syarikat dan juga pemilik syarikat-syarikat giliran. So hari ini kita akan bercakap dan mengupas berkaitan dengan liability corporate. Apa yang dimaksudkan dengan liability corporate? So untuk penerangan saya hari petang ni, untuk liability corporate ni saya akan ini akan menjelaskan mengenai maksud kesalahan rasuah oleh organisasi komersial dan juga kategori organisasi dan juga individu yang boleh didakwa di bawah Akta 17 Capital A SPRM 2009 dan juga bagaimana kita nak mengelakkan orang kata daripada didakwa di bawah akta ini. Okey, so untuk pengenalan pertama saya akan kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Seksyen 17A Akta SPRM 2009. So actually kesalahan rasuah oleh organisasi komersial inilah yang kita gelarkan sebagai, kita panggil dalam SPRM, kita akan panggil dia ni kesalahan rasuah oleh organisasi komersial ni sebagai liability corporate. Okey. Dia merupakan peruntukan baru kepada Akta SPRM. Sebelum ni kita mungkin tuan-tuan dan puan-puan pun dah dengar sebelum ni berkaitan dengan Seksyen 17A, Seksyen 16, Seksyen 18 dan juga Seksyen 23. Tetapi untuk yang ini kita akan mengupas berkaitan dengan Seksyen 17 Capital A, Akta SPRM 2009, iaitu di mana seksyen ini telah diluluskan oleh Parlimen pada 5 hari bulan April 2018 dan juga seksyen 17A ini berkuasakan pada 1 Jun 2020 iaitu selepas 2 tahun kelulusan Parlimen. Kenapa kita katakan mengambil masa 2 tahun? Kerana kita nak orang kata organisasi komersial ni memahami berkaitan dengan peruntukan ni dan juga orang kata dapat melaksanakan langkah-langkah perlu agar tidak terjebak dalam kesalahan ini. So berdasarkan daripada Seksyen 17A ini, di manakah pihak SPRM mengambil rujukan berkaitan dengan Seksyen 17, dia memenuhi obligasi antarabangsa iaitu ada 2, daripada United Nations Convention Against Corruption UNCAC di bawah artikel 26 Liability of Legal Person dan juga yang kedua ialah Trans-Pacific Partnership Agreement TPP dan juga Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership di bawah chapter 26 Transparency dan juga Anti-Corruption. So, apakah tujuan kita nak memperkenalkan orang, kenapa kita mewujudkan Seksyen 17 ini? Sebabnya kerana kita ingin menggalakkan agar apa-apa aktiviti perniagaan yang dijalankan di Malaysia, di negara kita, bukan saja orang kata di dalam negara tetapi of course tentulah kita punya perniagaan yang akan melibatkan sehingga keluar negara, juga di rata-rata tempat apa semua secara global dan juga so kita nakkan aktiviti perniagaan kita ni dijalankan secara jujur juga bebas daripada rasuah lah. Kemudian tu kita nak menggalakkan organisasi komersial melaksanakan langkah-langkah pencegahan. Apakah langkah-langkah pencegahan yang seharusnya dipraktikkan ataupun diamalkan oleh organisasi komersial untuk menghindar ataupun mengelakkan perbuatan rasuah. So selain itu juga kita nak agar tadbir urus yang baik ini diimplementkan daripada pihak atasan sehinggalah ke peringkat bawah.
Okey. So undang-undang negara lain yang mempunyai peruntukan ni ada dua, iaitu Seksyen 7 United Kingdom, UK Bribery Act 2010 dan juga Foreign Corrupt Practices Act. So untuk yang saya nak jelaskan juga di sini, untuk Seksyen 17A ini kita banyak mengambil daripada UK Bribery Act 2010. Kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Itulah dia. Kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Itulah dia, liability corporate. So bila kita orang kata selepas ni kalau macam kita cakap apa tu liability corporate, kita dah tahu dah. Maksudnya dia merangkumi iaitu kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Syariat iaitu syarikat atau organisasi komersial dikenakan hukuman kerana membenarkan pegawai dan kaki tangan mereka melakukan rasuah untuk memperolehi sesuatu projek atau mendapatkan sesuatu faedah. Okey, Seksyen 17A. Seksyen 17A menyatakan suatu organisasi komersial adalah melakukan kesalahan jika seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial itu secara rasuah memberikan bersetuju untuk memberikan, menjanjikan atau menawarkan kepada mana-mana orang apa-apa suapan sama ada bagi faedah orang itu atau bagi faedah orang lain dengan niat untuk memperolehi atau mengekalkan perniagaan bagi organisasi komersial atau untuk memperoleh atau mengekalkan faedah dalam menjalankan perniagaan bagi organisasi komersial itu. Secara mudahnya inilah secara ringkasnya orang kata daripada bahasa undang-undang kita ringkaskan. Okey, maknanya seseorang yang bersekutu, maknanya pemilik kepada organisasi tersebutlah, daripada peringkat atasan sehinggalah peringkat bawah. Kemudian tu dia kena memberikan bersetuju untuk memberikan, menjanjikan, menawarkan rasuah. So apa tujuan rasuah tersebut? Itu dia, iaitu di bawah para A dan B untuk memperolehi atau mengekalkan perniagaan bagi organisasi komersial atau untuk memperolehi mengekalkan faedah dalam menjalankan perniagaan bagi organisasi tersebut. Apakah definisi organisasi komersial? Dalam definisi organisasi komersial dia ada 4 kategori yang kita rangkumkan, yang kita nyatakan dia ini sebagai organisasi komersial, iaitu dia ada, yang pertama adalah organisasi yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 2016, perniagaan yang didaftarkan di bawah Akta Perkongsian 1961, dan perniagaan yang didaftarkan di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012, syarikat ataupun perniagaan luar negara yang menjalankan perniagaan di Malaysia. So inilah organisasi komersial, inilah dia 4 kategori yang kita rangkumkan, yang kita nyatakan dia sebagai organisasi komersial. Definisi untuk seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial. Kita nak nyatakan siapakah yang dimaksudkan dengan seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial tersebut. So perbuatan rasuah individu ini boleh menyebabkan organisasi mereka didakwa, maknanya daripada top level hinggalah kepada peringkat bawahan. Seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial termasuklah iaitu pengarah, rakan kongsi ataupun pekerja, dan juga individu yang melaksanakan tugas bagi pihak organisasi komersial berkenaan. Mereka inilah yang terangkum sebagai seseorang yang kita katakan sebagai orang yang bersekutu dengan organisasi komersial tersebut. Jika bersalah, inilah antara denda dia, denda tidak kurang 10 kali ganda nilai suapan ataupun 1 juta mengikut mana yang lebih tinggi, atau penjara tidak lebih 20 tahun ataupun boleh juga terpulang pada orang kata keputusan mahkamah sama ada dia nak kedua-duanya sekali. Sekiranya organisasi komersial didapati bersalah, siapakah yang boleh dihukum? Ini juga menjadi orang kata menjadi tanda tanya kepada mana-mana individu pun. Okey. So maknanya sekiranya organisasi komersial didapati bersalah, siapakah yang boleh dihukum? Antara organisasi komersial itu sendiri, pengarah, orang yang mempunyai kawalan
terhadap organisasi komersial, rakan kongsi atau pegawai dan juga sesiapa yang terlibat dalam pengurusan organisasi komersial berkenaan. So maknanya orang kata semua orang kata kaki tangan ataupun daripada top level hinggalah ke peringkat bawah yang berada dalam organisasi komersial tersebut ada bertanggungjawab adalah orang yang terangkum untuk sebagai individu yang boleh didakwa di bawah Seksyen 17 Capital A. Okay, kecuali, ini saya nak tekankan, kecuali individu terbabit membuktikan kesalahan organisasi komersial dilakukan tanpa keizinannya atau penglibatannya. Yang bermakna maknanya kalaulah pihak top level atau CEO ataupun pegawai-pegawai tinggi dalam organisasi komersial tidak tahu orang kata perlakuan rasuah oleh pegawai bawahan, oleh staf dalam organisasi komersial dan juga dia telah menjalankan segala usaha yang wajar untuk menghalang perlakuan kesalahan tersebut. Okey, untuk menjalankan segala apakah usaha yang wajar? Usaha yang wajar ini saya akan bentangkan, kita akan kupaskan juga dalam ceramah kita hari ini, iaitu tata cara mencukupi. Itu saya nak tekankan, tata cara mencukupi. Nanti saya akan jelaskan apakah yang dinyatakan sebagai tata cara mencukupi. Okey, untuk mengelakkan liabiliti korporat, organisasi komersial yang dituduh di mahkamah mesti membuktikan tata cara atau usaha yang mencukupi untuk mencegah jenayah rasuah telah dilaksanakan dalam organisasi tersebut. Okey, dalam sini saya nak terangkan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tata cara usaha yang mencukupi ini macam mana kita nak buat? Dia untuk membangunkan, orang kata kita kena membangunkan satu plan organisasi komersial yang mana orang kata garis panduan ataupun satu SOP yang telah kita bina untuk mengekang jenayah-jenayah perlakuan rasuah dalam organisasi komersial tersebut. Dia ada cara dia ada untuk kita membangunkan 5 orang kata tata cara mencukupi ini ada prinsip, 5 prinsip dan prinsip itu saya akan kupas juga dalam ceramah kita hari ini. Okay. Usaha yang mencukupi ini salah satunya juga Menteri pun telah mengeluarkan garis panduan tata cara mencukupi untuk menghalang pegawai atau kaki tangan terlibat rasuah. Okey, dia ada satu buku yang telah dikeluarkan oleh pihak Menteri. So, garis panduan ini telah dikeluarkan dan dilancarkan oleh Perdana Menteri pada 10 Disember 2018. So, tuan-tuan kalau nak, orang kata nak dapatkan buku ni, dia akan melalui GISCC, ada laman web dia. Lepas tu dia daripada situ ataupun melalui website pun daripada Google pun kita boleh dapat. Dan juga daripada situ buku itu kita boleh jadikan panduan untuk kita membina, orang kata macam mana kita nak membina tata cara mencukupi tersebut. Okey, inilah prinsip dia. TRUST, trust. Kita tengok prinsip yang pertama, top level commitment. So turn from the top, itulah dia saya katakan tadi, apa-apa pun untuk orang kata mengekang perlakuan rasuah ini bila melibatkan organisasi komersial, dia haruslah orang kata didahului oleh daripada pengarah dalam pengarah syarikat yang paling tinggi daripada top kepada ke bawah. Dan juga pihak atasan ni haruslah membuat jaminan kepada stakeholder bahawa organisasi akan mematuhi sepenuhnya undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan, memantau tahap integriti dan tadbir urus organisasi. Of course, benda ni memang orang kata kita sebagai ketua pun di mana-mana ataupun pengarah ahli lembaga pengarah, kita kena memantau dan juga orang kata tahap integriti daripada diri kita sendiri sehinggalah ke peringkat bawahan. Sebab kenapa? Sebab kita sebagai pegawai yang paling atas akan menjadi contoh kepada pegawai bawahan. So selain itu juga top management kena menyediakan bajet sumber manusia berkaitan usaha pencegahan rasuah. Sebab orang kata bila kita nak membangunkan sesuatu untuk penambahbaikan dalam organisasi komersial, of course sudah tentu benda tu akan memerlukan sumber bajet dan juga sumber kemanusiaan. Yang kedua, prinsip yang kedua ialah R, risk assessment. Melaksanakan penilaian risiko rasuah dan fraud dalam organisasi. Penilaian risiko ni kita kena buat, dia kena melibatkan daripada semua peringkat pegawai.
dan juga semua bahagian. Maknanya tak boleh kita nak select, okay, just kita nak ambil bahagian ni je untuk menganggotai orang kata penilaian risiko ni. Tetapi untuk keseluruhan, untuk kita menghasilkan satu tata cara mencukupi yang orang kata merangkumi, dapat cover semua angle. So kita kena orang kata membuat penilaian risiko rasuah ni daripada semua peringkat. Orang kata dari peringkat even daripada peringkat bawahan pun kita kena minta buah fikiran daripada mereka. So dicadangkan benda ni dibuat setiap 3 tahun. Dalam tempoh 3 tahun ni lah kita nak tengok adakah kita punya tata cara mencukupi yang kita nak bina ni adalah mencukupi untuk mengekang perlakuan rasuah, adakah dapat menutup ruang dan peluang yang ada. Itu sebab kenapa setiap 3 tahun itu kita orang kata kita akan review balik, kita akan menambah baikkan sistem dan juga prosedur yang lemah. Sebab dalam tempoh 3 tahun bila kita jalankan, dalam tempoh 3 tahun itulah kita akan dapat orang kata melihat apakah kelemahan-kelemahan yang timbul daripada orang kata tata cara mencukupi yang telah kita buat. Selain itu juga untuk membina satu risk assessment ini turut melibatkan pihak luar yang dilantik oleh organisasi komersial tersebut. Di sini saya akan menyarankan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk membina risk assessment ni, corruption risk assessment, ataupun untuk pihak SPRM kita ada satu orang kata risk assessment yang kita buat, corruption risk management, yang kita panggil sebagai CRM. So memang kita ada tenaga-tenaga pakar yang boleh membantu pihak organisasi komersial jika mereka menginginkan bantuan daripada pihak luar. So memang SPRM memang mengalu-alukan untuk orang kata mendapatkan orang kata buah fikiran, cadangan, macam mana kita nak membangunkan sesuatu tata cara mencukupi yang boleh merangkumi orang kata menambah baik setiap bahagian dalam organisasi komersial tersebut. Kemudian undertake control measure, iaitu polisi di syarikat mengenai rasuah dan juga melaksanakan due diligence, menggalakkan pelaporan rasuah, mengelakkan juga konflik of interest, hadiah dan keraian, sumbangan dan penajaan termasuk sumbangan politik, bayaran kemudahan facilitation payment. So benda-benda ni inilah antara benda-benda yang perlu kita tangani dalam untuk membangunkan sesuatu tata cara mencukupi. Maknanya seorang polisi syarikat tu kena jelas, kemudian tu ada menyatakan klausa-klausa untuk menjauhi perbuatan rasuah, menjauhi perbuatan penipuan, dan juga kita tak nak ada conflict of interest. Conflict of interest maknanya kita tak nak ada yang apa orang kata pilih bulu. Maknanya kita tak nak ada, kalau boleh semua pihak adalah terkecuali. So yang paling penting untuk memastikan polisi mewujudkan sesuatu polisi-polisi dalam syarikat prosedur, dan benda-benda yang telah diwujudkan ni haruslah didokumentasikan. Kenapa saya kata benda tu harus dan kalau boleh memang perlu, wajib kita dokumentasikan, kerana apa-apa yang kita bangunkan dalam tata cara mencukupi itu, itulah yang akan kita guna pakai apabila kita didakwa kelak. Maknanya kita telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan juga mengambil langkah-langkah pencegahan yang tinggi. So untuk kita benda-benda inilah yang kita akan jadikan sebagai orang kata pembelaan kita. Adakah tata cara mencukupi yang kita bangunkan itu telah mengcover semua angle, dan juga adakah benda itu didokumentasikan, adakah benda yang didokumentasikan itu akan diwar-warkan atau dikongsikan daripada peringkat atasan dan juga peringkat bawah. Seterusnya S, iaitu systematic review, monitoring and enforcement. So, penilaian penambahbaikan berterusan terhadap polisi dan prosedur anti rasuah, program anti rasuah. Itu saya kata tadi, orang kata penambahbaikan itu kita selalu akan tengok di mana ada ruang dan peluang, di mana ada, jika ada orang kata ada kelompangan yang boleh membuka kepada perlakuan rasuah. Inilah dia, sebab itulah kita harus sentiasa dalam masa tempoh 3 tahun kita haruslah membuat penilaian, sentiasa melihat kepada perubahan-perubahan.
Adakah orang kata SOP ataupun peraturan yang diwujudkan pada ketika itu adakah relevan, masih relevan untuk kita guna pakai pada 3 tahun akan datang? Itu maknanya kita kena tengok ke depan berkaitan dengan tata cara mencukupi ini. Selain itu kita melantik individu kompeten untuk audit dalaman. Ini juga merupakan salah satu daripada inisiatif anti rasuah, melantik audit luar untuk melihat pematuhan terhadap prosedur anti rasuah, contohnya ISO 37001, memantau pegawai dan juga kaki tangan, mengambil tindakan terhadap mereka yang terlibat rasuah dan salah laku. Untuk yang melihat kepada pematuhan prosedur ISO ni, ISO 37001 kita SPRM ada memperkenalkan satu ABMS system, Anti-Bribery Managing System. Ini pun salah satu term yang kita gunakan, yang kita guna pakai untuk orang kata boleh membangunkan tata cara mencukupi dalam organisasi komersial. Seterusnya, training and communication. Polisi dan prosedur anti rasuah mestilah dihebahkan. Dia tak boleh orang kata lepas kita buat tu kita simpan. Kalau kita simpan, semualah orang tahu kan. Sedangkan benda tu kita nak orang kata dari peringkat tertinggi lagi, kita nak benda tu diimplement dan dipraktikkan daripada peringkat atas hinggalah peringkat bawah. Orang kata saya kalau boleh cleaner tu pun kalau boleh dalam organisasi tu ada juga untuk menjauhi perlakuan rasuah. Okey, selain daripada itu juga latihan warga dalam pencegahan rasuah. Latihan ni orang kata kita melaksanakan program-program berintegriti, macam mana kita nak memperingatkan staff-staff kita. Kadang-kadang bukan saja staff, kadang-kadang diri sendiri pun kadang-kadang kita ni terlupa, alpa. Jadi salah satu untuk memperingatkan diri kita adalah melalui program pencegahan rasuah dan juga program kesedaran anti rasuah. Itulah bagaimana kita supaya kita sentiasa beringat untuk menjauhi perlakuan rasuah agar perangkata organisasi yang kita terajui itu tidaklah orang terjebak, tidaklah akhirnya hancur oleh perlakuan rasuah. Ini ada beberapa contoh luar yang berkaitan dengan liability corporate. Sweet Group PLC, UK Bribery Act 2010. Okey, kita ambil contoh daripada luar negara. Sebenarnya kita di Malaysia kita tak ada orang kata kita nak ambil contoh lagi, dia pun merupakan satu akta yang baru. So kita ambil daripada contoh daripada luar negara, antaranya ialah Sweet Group PLC yang merupakan penyedia perkhidmatan profesion dalam sektor pembinaan di United Kingdom. Sweet menjadi syarikat pertama yang didakwa dan disabitkan hukuman kerana rasuah di United Kingdom. Siasatan Serious Fraud Office ke atas Sweet bermula sekitar Jun 2014. So, siasatan mendapati syarikat di Timur Tengah iaitu Sarah Sweet International telah membuat bayaran rasuah kepada pegawai kanan Al-Ain Ahliya Insurance Company. So, rasuah adalah bertujuan untuk memenangi kontrak khidmat perundingan bagi pembinaan hotel Rotana di Abu Dhabi. Itu yang saya katakan bila melibatkan organisasi komersial ni, of course dia akan melibatkan orang kata aktiviti perniagaan. Bukan sahaja yang melibat, macam kalau contohnya kalau kita orang kata kita nak melakukan kita punya anak syarikat. Adakah didaftarkan dia didaftarkan di sini dan dia beroperasi di luar negara. So, itu yang saya kata tadi, saya dah nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ada 4 kategori yang dikatakan organisasi komersial. So, jika anak syarikat itu didaftarkan beroperasi di luar negara, kita akan tengok adakah dia termaktub daripada salah satu daripada 4 kategori. So, apabila dia merupakan terjatuh kepada antara 4 tadi, so of course lah dia akan orang kata termaktub di bawah Akta 17A Akta SPRM 2009. So pada Disember 2015, Sweet mengaku bersalah kerana gagal melaksanakan usaha pencegahan rasuah. Itulah dia usaha pencegahan rasuah, itulah dia kita kata yang tata cara mencukupi tadi. Seperti yang dikendaki oleh Seksyen 7 Perumahan 1B UK Bribery Act 2010. So, pada 19 Februari 2016, Southbank Crown Court mendenda Sweet sebanyak 2.25 juta. Mahkamah juga mengarahkan Sweet menanggung kos siasatan SFO
tersebut. Kemudian ada lagi contoh kes yang kedua, Standard Bank, di mana telah disiasat oleh Sales Fraud Office (SFO) apabila anak syarikatnya Stanbic Bank Tanzania dikatakan memberi rasuah USD $6 juta kepada sebuah syarikat Tanzania Enterprise Growth Market Advisor. Rasuah dibayar Mac 2013 membujuk pegawai kerajaan Tanzania supaya membuat pinjaman USD 600 juta daripada Stanbic Bank. Hasil pinjaman tersebut, Stanbic Bank dan Standard Bank akan berkongsi caj yuran berjumlah USD 8.4 juta. So, pada 30 November 2015, Standard Bank setuju untuk membayar penalti melalui Deferred Prosecution Agreement. Standard Bank juga dikendaki membayar kos siasatan dan pengurusan DPA kepada SFO. Deferred Prosecution, Standard Bank adalah organisasi pertama yang bersetuju memasuki prosiding DPA bagi mengelakkan pendakwaan. Inilah dia kata orang kata perbincangan di mana untuk mengelakkan daripada pendakwaan, seperti apa orang kata ada untuk memenuhi perjanjian dengan peraturan tertentu tanpa melalui apa-apa pendakwaan selama melalui prosiding DPA bagi mengelakkan pendakwaan di bawah UK Bribery Act. Hasil daripada siasatan tersebut mendapati pengerusi EGMA juga adalah ketua agensi percukaian kerajaan iaitu Tanzania Revenue Authority. Wang USD 6 juta yang dimasukkan ke dalam akaun IGMA telah dikeluarkan melalui 4 transaksi tunai dalam tempoh 10 hari. Rolls-Royce, ini kes untuk yang Rolls-Royce. Rolls-Royce didakwa membayar jutaan pound bagi memperolehi kontrak kejuruteraan awam dan ketenteraan di beberapa buah negara, di mana rasuah ini dibayar oleh pegawai Rolls-Royce melalui orang tengah dari tahun 99 hinggalah 2013. Kita tengok betapa orang kata lamanya tempoh perlakuan rasuah tu. Tapi sebabkan akta inilah juga perbuatan rasuah itu dapat dikesan. Kemudian pada Januari 2017, Rolls-Royce bersetuju membayar penalti sebanyak 671 juta bagi mengelakkan pendakwaan oleh pihak berkuasa United Kingdom, United States of America dan Brazil. Walaupun Rolls telah dikenakan penalti, perkara itu tidak menghalang individu yang terlibat didakwa. Di sini saya juga ingin katakan bila siasatan dijalankan di bawah Seksyen 17A, kita nak katakan adakah orang kata individu dalam satu terlepas daripada ni, macam mana pula orang yang tak terlibat boleh didakwa? Dia apabila kita menjalankan siasatan di bawah Seksyen 17A, tetapi kita akan juga orang kata di bawah seksyen akta yang lain seperti Seksyen 16, 17, 18, 23 itu juga kita akan tengok. Kalau ada orang kata berkaitan dengan seksyen ini, so individu itu boleh didakwa berasingan menggunakan orang kata seksyen antara 16 hinggalah 23 tadi. Ini kes untuk Scansons Interior Limited. Scanson ini merupakan satu syarikat kecil yang menjalankan kerja-kerja membaik pulih. Dia hanya mempunyai 30 pekerja dan tidak aktif sejak tahun 2014. So, Scanson didakwa apabila bekas pengarah urusannya merasuah bekas pengurus DTZ bayaran rasuah berjumlah 10,000 bertujuan memenangi kontrak membaik pulih dua pejabat di London. Kes ni dia CEO dia macam mana boleh bongkar sebab CEO dia yang kalau tak silap saya CEO dia yang sebelum ini yang telah melakukan perkara ni, and then kemudian bila ada CEO masuk dalam syarikat tersebut, dia yang dapat perasan perlakuan rasuah ni.
So itulah dia sebab bila orang kata CEO yang baru ni lah yang membuat laporan, juga orang kata mendapati ada something yang tak betul yang berlaku dalam orang kata urus niaga perniagaan yang melibatkan syarikat Skansen ni. So apabila dia punya CEO yang baru tu mendedahkan membuat laporan, so pihak Port Siasatan pada 21 Februari Supreme Court mensabitkan Skansen dengan kesalahan rasuah di bawah Seksyen 7 UK Bribery Act. Mahkamah mendapati Skansen gagal melaksanakan usaha mencukupi bagi mencegah berlakunya rasuah. Itu saya nak nyatakan tuan-tuan dan puan-puan, sebesar apa-apa tata cara mencukupi yang kita laksanakan untuk organisasi komersial itu haruslah orang kata sepadan dengan ruang lingkup ataupun saiz organisasi komersial yang kita ada. Contohlah kalau kita mempunyai 1,000 pekerja, so maknanya tata cara mencukupi yang kita ingin bangunkan tu haruslah orang kata mengcover semua yang meliputi 1,000 pekerja tu. Janganlah kita nak bangunkan satu orang kata hanya untuk orang kata memenuhi keperluan. Kita membangunkan satu tata cara mencukupi, orang kata yang hanya orang kata asal buat sajalah. Kita tak cover daripada berbagai angle. So maknanya apa pun tata cara mencukupi yang kita bangunkan. Kalau orang kata kita punya organisasi komersial itu terdiri daripada 50 pekerja. So tata cara mencukupi itu haruslah setanding dengan saiz dan juga ruang lingkup kerja yang ada dalam organisasi tersebut. So walaupun disabitkan mahkamah tidak mengenakan sebarang penalti terhadap Skansen, keputusan dibuat kerana syarikat tidak aktif, tidak mempunyai sebarang aset, tetapi mahkamah mendapat Skansen gagal. So itu saya kata apa cara mencukupi yang telah dibangunkan, yang telah dibuat kena ada didokumentasikan. So itulah penting, benda inilah yang akan kita bawa, yang akan kita orang kata kita kemukakan sebagai pembelaan. Ironinya, perbuatan rasuah dalam syarikat Skansen dilaporkan sendiri oleh pengurusan baharu. Malah pengurusan Skansen memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa semasa proses siasatan. Ini salah satu kes, Siemens AG juga merupakan syarikat kejuruteraan elektronik yang terbesar di Eropah, didakwa membuat bayaran rasuah berjumlah 1.3 bilion untuk memenangi bidaan bagi projek-projek besar. Disember 2008, Siemens mengaku bersalah di mana beliau bersetuju, pihak syarikat Siemens telah bersetuju untuk membayar penalti 1.34 bilion. Bayangkan ya tuan-tuan dan puan-puan, syarikat yang kita bina ni orang kata dengan titik perlu, dengan hasil usaha, apabila orang kata kita menerajui organisasi komersial tersebut, tapi tiba-tiba orang kata kita mengamalkan satu perlakuan rasuah, bukan sahaja yang orang kata boleh menghancurkan reputasi diri sendiri, tetapi kita akan mengancam orang kata merosakkan juga organisasi komersial yang kita terajui. Malah bukan sahaja begitu, orang kata kalau berdasarkan daripada siasatan, bukan sahaja orang kata pegawai yang menerajui, kemungkinan juga orang kata anak-anak syarikat yang terlibat dalam urus niaga tersebut pun akan orang kata dijatuhkan hukuman. Alcatel-Lucent, the Foreign Corrupt Practices Act 1977. So Alcatel didakwa merasuah pegawai kerajaan Costa Rica, Taiwan dan Malaysia bertujuan mendapatkan dan mengekalkan kontrak kerajaan bernilai jutaan dolar. Pada 28 Disember 2010, Alcatel bersetuju membayar penalti untuk penyelesaian pendakwaan. Kemudian bagi kesalahan berlaku di Malaysia, syarikat tersebut pernah disenarai hitamkan oleh kerajaan kita. Ini Alstom didakwa menggunakan rasuah untuk mendapatkan kontrak di beberapa buah negara. November 2011, anak syarikat Alstom di Switzerland telah bersetuju membayar denda 4.7 juta kepada agensi penguatkuasa Switzerland bagi menyelesaikan dakwaan rasuah tersebut. So
Kedua eksekutif daripada LSM ini turut didakwa kerana merasuah pegawai awam Indonesia bagi mendapatkan projek jana kuasa negara. Okey, awal pula kita habis. Itu je lah nampaknya slide kita. So untuk sesi Q&A ni saya akan serahkan kepada Puan Raihan semula. Terima kasih Puan Hamsia ya. Banyak yang informasi yang kita dapat daripada penerangan Puan tadi, terutama tentang jumlah-jumlah kerugian yang dialami oleh syarikat-syarikat yang didakwa tadi tu ya. Ya. Cuma saya nampak dekat sini macam mana tahu, dia prevention cheaper than cure. Maksudnya kalau daripada segi maybe perspektif anak-anak syarikat yang menonton kita hari ini dan juga syarikat hiliran, mereka boleh ataupun ingin mengetahui lebih lanjut tu Puan tentang bagaimana cara sebagai entiti komersial ini untuk membangunkan tata cara mencukupi tu untuk memenuhi 5 prinsip-prinsip tata cara mencukupi tadi tu Puan. Okey. Saya nak terangkan di sinilah untuk orang kata macam mana kita nak membina tata cara mencukupi itu. So, salah satunya daripada tadi saya akan untuk unit saya akan lebih tumpukan kepada bahagian R, risk assessment. Risk assessment ni iaitu di mana kita melaksanakan penilaian risiko. So maknanya setiap bahagian tu, contohlah kalau saya kata saya ambil contoh jabatan saya sendiri. Maknanya bila kita nak membangunkan sesuatu risiko tu ada 5 unit, ada 5 bahagian. So 5 bahagian ni lah yang saya akan ambil daripada masukkan orang bersama-sama untuk buat perbincangan. Sebab kita tak tahu, dalam unit ni kita tak tahu apa, kadang-kadang mungkin unit A dengan unit C tak tahu apa masalah yang dialami dalam unit A. So bila kita panggil semua and then kita berkumpul and then kita membincangkan, kita mendengar masalah. Okey, dalam sini pada masa perbincangan ni dia tak boleh ada perasaan orang kata macam nak sembunyi-sembunyi ya. Okay. Untuk membangunkan satu tata cara mencukupi ni kita harus orang kata berterus terang. Tak bolehlah nak kata okey saya tak naklah nak luahkan ni kelemahan ni bahagian saya ni, saya takut nanti pegawai pengurusan tengok unit saya macam mana apa semua, tak boleh. So bila kita nak membangunkan tata cara mencukupi ni dia semua kena transparent. Maknanya kita kena luahkan apa masalah yang dihadapi dalam unit antara unit A sehinggalah unit D. Maknanya okey kita akan dengar, maknanya mereka akan bagi tahu okey di sini kelemahan sistem ni macam ni. Untuk bahagian perolehan orang kata kita mengalami masalah yang macam ni. Dan ke setiap permasalahan kita tengok, kita kena kaji adakah benda itu akan membuka ruang perlakuan rasuah, adakah boleh terjadinya orang kata dari segi membida. Adakah pembelian kontrak tu okey saya nak sebab saya nak menyambung kontrak ni. Okey sebab itulah saya kalau boleh saya nak ambil orang kata saya nak buat perjanjian dalaman supaya saya dapat kontrak ni. Itu tak boleh. Sebila kita nak membangunkan risk assessment dalam organisasi komersial ni, kita kena ada sifat orang kata berterus terang mengenai masalah serta kelemahan organisasi tersebut. Kita bukan nak orang kata bila kita dedahkan kelemahan tu kita nak orang kata kita nak menjatuhkan organisasi komersial tu, tak. Kita tak boleh berfikiran begitu. Tapi sebaliknya kita nak apa yang kita suarakan, apa yang kita nyatakan tu adalah untuk kepentingan organisasi komersial yang kita terajui itu. Dan juga organisasi komersial yang kita bekerja di dalamnya. Sebab orang kata bila kita berkhidmat dengan organisasi komersial ni, itulah orang tempat kita mencari rezeki. Orang kata itulah rumah kedua kita. Maknanya dia penting pada kita. Bayangkan kalau satu organisasi tu yang telah lama orang kata beroperasi, tiba-tiba disebabkan oleh perlakuan rasuah, bukan sahaja orang kata lembaga pengarah dia didakwa, tetapi orang yang anak-anak syarikat yang terlibat. Bayangkan staff tu, bayangkanlah kalau disebabkan oleh pendakwaan itu, organisasi tu disenarai hitamkan, di stop operasiannya. Bukankah orang kata mendatangkan kerugian bukan sahaja kepada orang kata mungkin income yang datang daripada organisasi komersial itu menyumbang kepada negara kita, tetapi dia juga menyumbang orang kata menyumbang ekonomi kepada negara kita. Bila
operasi tu tak dapat dilaksanakan lagi, so sudah tentulah benda tu akan mendatangkan kerugian kepada yang mempunyai organisasi komersial, malahan juga kepada negara kita sendiri. Sebab itulah kita tak nak, kalau boleh untuk membangunkan tata cara mencukupi ni, kita melibatkan semua bahagian. Juga kita nak orang semua penilaian risiko rasuah ni kita orang kata kita tackle semua bahagian, semua sudut. Itu yang cara. So macam mana saya kata dia kena melibatkan, untuk membangunkan ni dia kena melibatkan peringkat top level sampailah ke bawah. So maknanya untuk menerajui, untuk membangunkan benda ni, kita kena tengok setiap kelemahan, apa-apa kelemahan yang ada yang kita jumpa dalam organisasi komersial tu, kita kena bagi tahu. Tak ada namanya nak berselindung-selindung. Saya tahu biasanya ada certain ni tak naklah dedahkan orang kata kelemahan ni, bukan takutlah nanti apabila kita dedahkan ni nampak sangat pula macam organisasi komersial ni macam bermasalah. Tak macam begitu. Tapi itulah saya kata, bila kita nak membangunkan tata cara mencukupi, dia kena ada sifat berterus terang. Itu paling penting pada saya. Itulah Puan. Saya rasa penerangan Puan tu jelas kan tentang kepentingannya untuk faham tentang prinsip-prinsip tata cara mencukupi yang Puan terangkan tadi tu. Tentang trust tu. 5 perkara utama tu lah. Terutama saya tengok tentang risk assessment tu salah satu fokus lah kan. Sebab dekat situ kita boleh kenal pasti tools yang dah dibangunkan SPRM. Terutamanya untuk membantu syarikat-syarikat dalam membina tata cara mencukupi masing-masing lah. Memang baiknya didokumenkan kan Puan? Ya betul. Saya bila kita nak membangunkan satu tata cara mencukupi ni pun memang kita mengalu-ngalukan pada organisasi komersial untuk menjemput pihak SPRM. Bukanlah kata kita orang ni pandai sangat kan, taklah macam begitu. Taklah orang kata SPRM ni mesti. Tapi disebabkan orang kata daripada SPRM ni telah melihat beberapa kes kita, sebab even untuk mewujudkan ambil Seksyen 17 Capital A ni pun kita buat kajian berdasarkan daripada kes-kes yang ada di luar negara. Kita tengok sebab perlakuan rasuah tu dia orang kata macam mana, orang kata makin lama makin canggih juga cara dia tu kan. Jadi kan betul tak? Orang kata kadang-kadang bila orang kata penjenayah ni 2 langkah ke depan, kita orang ni kita mesti melihat kepada, kalau boleh kita 5 langkah ke depan. Maknanya apa pun yang kita nak tangani, apa-apa penjenayah ni, untuk membangunkan satu tata cara mencukupi ni, kita punya tindakan tu haruslah melihat lebih jauh. Maknanya kita tak boleh just kita ambil langkah, ini sebab perkara jenayah ni berlaku macam ni pada masa sekarang. So kita ambil jalan pendekatan untuk penyelesaian, kita nak selesaikan masalah tu yang ni je. Tak boleh. Sebab itulah penilaian risiko rasuah ni penting. Bila kita nak membangunkan satu tata cara mencukupi ni, kalau boleh tindakan ataupun penambahbaikan yang kita wujudkan, yang kita nak adakan dalam organisasi komersial tu adalah melangkaui orang kata jangkauan pemikiran. Maknanya apa-apa kita dah boleh jangka dah. Mungkin orang kata sekarang ni perlakuan rasuah ni macam ni. Kemungkinan kelemahan yang dalam kita dapat dalam organisasi ni macam ni. Tapi kita punya cara kita menangani itu, janganlah kita ambil orang kata pendekatan yang saja nak tutup di sini. Tetapi kita nak tengok juga, adakah kesalahan orang kata perlakuan rasuah tu pada masa akan datang macam mana. Sebab tu dalam tata cara mencukupi. Sebab kenapa saya katakan begitu, kalau kita tengok daripada kes Skansen tadi, dia tu syarikat yang kecil, lepas tu dia tak aktif. Tapi tata cara mencukupi yang pihak mahkamah tengok dalam situ, dia tak mencukupi, orang kata walaupun saiznya kecil, orang kata tak aktif,
tetapi pihak mahkamah akan mengambil kira, tengok tata cara mencukupi yang dia bangunkan untuk syarikat tu adakah untuk betul-betul untuk mengelakkan perlakuan penipuan, mengelakkan perlakuan rasuah, ataupun hanya orang kata oh okey untuk syarikat kecil ni dia punya tata cara mencukupi macam ni je lah adalah memadai. Tidak. So itu sebab itu apa-apa penilaian risiko bermula daripada kita nak bangunkan risk assessment tu, tata cara mencukupi tersebut, benda tu haruslah didokumentasi. Maknanya mesyuarat tu kita ada orang kata didokumentasikan perjumpaan, perbincangan, apa permasalahan jenayah yang akan berlaku. Benda tu kita akan tengok. So itulah untuk benda itulah yang akan orang kata yang boleh menjadi kepada pembelaan kita nanti. Kalau sekiranya orang kata bila ada pelakuan liability corporate berlaku dalam organisasi itu. Itu salah satu pembelaan. Tetapi saya nak tekankan juga di sini, jangan anggap bahawa tata cara mencukupi yang kita telah bangunkan itu merupakan akan memastikan bahawa kita bebas daripada didakwa. Tak juga, tak boleh juga macam tu kan. Sebab tu saya kata apapun langkah-langkah yang kita ambil untuk kita mengekang perlakuan rasuah, jenayah rasuah ni, dia kena orang kata kena jitu lah, kena kuat lah. Maknanya bahawa orang kata kalau kita ditanya dekat mahkamah tu orang kata apa yang you katakan, apakah tata cara mencukupi yang telah you lakukan untuk supaya dakwaan tidak boleh diambil ke atas organisasi komersial pihak kamu kan. Maknanya kita boleh nyatakan okey saya telah melaksanakan langkah-langkah seperti berikut. Sebab itulah kenapa setiap kali itu saya kata tata cara mencukupi ataupun apa-apa peraturan, SOP, arahan-arahan tu semua tu itulah salah satu daripada langkah-langkah untuk kita mewujudkan tata cara mencukupi. Dan benda itu haruslah didokumentasikan dan juga benda itu dibangunkan apabila diadakan mestilah diwar-warkan dan juga dipraktikkan daripada peringkat atasan sehinggalah peringkat bawah. Itu sebab kita nak menerapkan. Selain daripada itu, untuk tata cara mencukupi juga mungkin orang kata selain daripada kita membangunkan sesuatu SOP, mungkin orang kata dari segi amalan, dari segi mungkin orang kata masa morning prayer tu kita memperingatkan staff kita kan berkaitan dengan integriti. Mungkin dalam masa 5 minit tu kita bagi 3 minit kah paling jangka masa paling pendek 3 minit kita memperingatkan integriti. Mungkin kita orang kata kita war-warkan kepada semua staff pagi tu mungkin kita dengarkan orang kata peringatan agar melaksanakan pekerjaan dengan baik, dengan telus dan juga menjauhi rasuah. Itu salah satu langkah-langkah lah. So kita pihak SPRM pun memang mengalu-alukan. So katalah orang kata organisasi komersial tu hendak menjemput pihak SPRM untuk orang memberikan nasihat, pandangan. So memang SPRM memang ada bahagian kita memang ada pegawai yang telah ditauliahkan untuk orang kata memberi pandangan untuk membina tata cara mencukupi ini. Yang salah satunya kita ada itulah untuk SPRM kita ada Corruption Risk Management, CRM itulah. Itu yang boleh membantu organisasi komersial untuk membangunkan tata cara mencukupi tersebut. Itulah Puan, saya rasa apa explanation daripada Puan tu kita pun fahamkan tentang kepentingan supaya syarikat tahu bahawa prinsip-prinsip tata cara mencukupi ni bukan sahaja sekadar dokumen, tetapi lebih betul. Kepada praktis dan juga betul. Amalan di syarikat kan Puan kan. Sebab daripada segi mungkin Puan pun boleh bagi ulasan sedikit. Kita tengok daripada segi hukuman ya. Hukumannya untuk Seksyen 17A ni denda sekurang-kurangnya 10 kali ganda nilai suapan dan atau 1 juta. 1 juta atau mana-mana yang lebih tinggi tu kan. Okey, betul. Jadi daripada intention kita boleh tengoklah peruntukan undang-undang ni memang untuk kita supaya syarikat dapat tangani terlebih dahululah before terlibat dengan kesalahan bawah peruntukan ni. Betul.
So untuk hukuman tu ya kita akan tengok kalau dia punya jumlah tu orang kata paling tinggi tu 1 juta lah. Kalau maknanya apa-apa hukuman yang dikenakan pun, contohlah orang kata dia punya jumlah tu kurang, apabila kita darab dengan 10 tu, still orang kata tak mencecah antara 1 juta tu dengan angka tu yang mana satu lebih tinggi, so kita akan ambil yang tinggilah 1 juta lah yang akan kita kenakan untuk untuk hukuman tersebut. Tapi itu pun bergantung pada mahkamah, sebab tu saya kata apa-apa benda-benda yang kita langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah kita untuk untuk mengelakkan perlakuan penipuan, perlakuan rasuah ni kita kena kita kena tunjukkan tau dari segi integriti kita macam mana kan. Sebab benda-benda itulah yang akan diambil kira oleh pihak mahkamah sama ada syarikat ni adakah orang kata sama ada tata cara mencukupi dia tu adakah membolehkan dia pembelaannya untuk mungkin orang kata mengurangkan hukuman ataupun tidak dikenakan hukuman ataupun menggunakan kaedah DPA tadi kan. Itu macam itu. So dia tengoklah ke apa-apa memang untuk hukuman paling tinggi memang 1 juta, and then kalau kurang daripada tu kita akan tengok nilai yang paling tinggi lah. Macam tu. Itulah Puan, daripada segi untuk mengadakan tata cara mencukupi ni tak ada masalah lah kan bagi anak-anak syarikat universiti misalnya, dan syarikat-syarikat hiliran ataupun pemilik syarikat komersial yang lain untuk bekerjasama dengan SPRM. Boleh alu-alukan. Itulah mungkin ada kita pun sudah hampir ke penghujung sesi Puan. Ada apa-apa yang Puan ingin pesan kepada penonton-penonton kita pada petang ni? Okey, saya besar hati untuk memberikan pesanan lah. Apa pun yang kita lakukan untuk kita menjaminkan organisasi komersial kita ni berjalan dengan lancar, dan juga orang kata bagi mengelakkan daripada pendakwaan, biarlah kita melakukan orang kata urus niaga tu biar telus orang kata, dan elakkanlah daripada terlibatnya dengan pelakuan-pelakuan rasuah, pelakuan-pelakuan penipuan, sebab orang kata bila ada wujudnya Seksyen 17 Capital A ini, dia pihak SPRM akan melihat benda tu sebagai sesuatu yang serius lah. Okey, dan juga bila orang kata pada norma baru ni lagi kita tak tahu macam mana urusan perniagaan. Tahu organisasi komersial pun orang kata menghadapi pelbagai cabaran juga, tapi walaupun orang kata kita menghadapi pelbagai cabaran, tetapi orang kata cara kita mengendalikan sesuatu perniagaan tu seboleh-bolehnya elakkanlah daripada kita terjebak kepada perlakuan-perlakuan rasuah, perlakuan penipuan. Sebab saya rasa bila kita melakukan sesuatu pencarian rezeki kepada saya lah, bila kita mencari rezeki secara halal, secara orang kata secara betul, kita pun senang hati. Tak adalah kita rasa saya pastilah bila kita terlibat dengan kita tak adakah saya buat betul, kita tak adanya, kita takkan orang kata tertanya-tanya saya bila kita melakukan kesalahan, ada di detik hati kita tu mesti kita akan cakap selamat tak saya ni, macam tu kan. So pada saya pesanan kepada tuan-puan yang ada ni mengendalikan ni wakil-wakil anak syarikat dan juga pemilik syarikat-syarikat hiliran ni, biarlah kita melaksanakan urus niaga tu secara telus, secara jujur, orang kata mempunyai tadbir urus yang baik, dan juga elakkanlah daripada perlakuan rasuah dan juga perlakuan penipuan. Itulah pesanan saya. Okay, Puan, terima kasih banyak atas kupasan pada hari ini ya Puan. Mungkin kalau rekod di SPRM tu kita pernah dah ada pendakwaan ke dalam session ni sebenarnya? Okey, untuk yang ini tak pernah lagi. Kita tak ada lagi untuk Seksyen 17A sebab perkara ni pun orang kata baru. Tetapi kita berdasarkan apabila bermula daripada 1 Jun 2020 ni, ya pihak SPRM memang orang kata alert lah.
kita akan tengoklah kepada apabila kita ada menerima apa-apa aduan berkaitan dengan organisasi komersial, so kita memang akan menjalankan orang kata siasatan dan juga membuka aduan lah kalau kita terima apa semua tu kan. Of course memang kita akan ni sebab kita dah diperuntukkan dengan Seksyen 17A ni. Tapi buat masa ni tak ada lagi lah. Jadi saya berharap tuan-tuan dan puan-puan, bila sebab tu saya kata jagalah orang kata organisasi komersial yang diterajui kan, untuk orang kata jangan sampai tiba-tiba pula orang kata lepas daripada sini satu dua hari kita orang terima pula aduan. Tak naklah macam tu kan. Itulah saya rasa pun UTM amat bertuah pada hari ini ya, kerana diberi peluang bersama pihak puan daripada SPRM Johor untuk berkongsi ilmu terutamanya, dan juga supaya pihak kami di universiti dapat membuat persediaan Betul. dan wakil-wakil anak-anak syarikat serta syarikat giliran tahu di mana mereka boleh merujuk dan boleh membuat Yes. persediaan tentang tata cara mencukupi ni puan. Okay. Baik puan, kita pun sudah sampai di akhir sesi. Kami di UTM, saya mewakili unit integriti pejabat penasihat undang-undang dan juga penganjur utama Jabatan Timbalan Chancellor Penyelidikan dan Inovasi mengucapkan ribuan terima kasih kepada puan. Okey, saya pun demikian juga. Saya pun amat besar hati dan juga rasa bersyukur juga hari ini sebab saya orang kata saya boleh share lah apa ilmu orang kata berkaitan dengan Seksyen 17A ni. Orang kata mungkin selepas ni daripada semasa ke semasa kita still boleh orang kata keep in touch lah kan. Orang kata mungkin kita boleh update. Mungkin selepas ni kalau ada contoh-contoh kes yang orang kata pihak SPRM siasat yang ni mungkin boleh kita share untuk sebagai satu ilmu kepada kita juga. Okay, terima kasih puan. Dengan itu berakhirlah sesi kita hari ini ya. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain masa, mungkin topik yang lebih menarik bersama InsyaAllah. puan insyaAllah. Okay puan, Boleh, terima boleh. kasih. Kepada Okey, semua Assalamualaikum. kepada semua penonton, terima kasih saya ucapkan kerana setia bersama kami, dan sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi